Okay, Assalamualaikum. Topik kita hari ni pasal apa yang hangat sekarang ni. Macam kita tahu sekarang ni ada masalah virus. Okay, sebelum tu kita kena tahu lah virus tu apa sebenarnya. Sebab kita sibuk sebut perkataan coronavirus, COVID-19. Okay, kita mula daripada awal. Okay, firstly, virus ni sebenarnya nama dia sebenarnya ialah coronavirus. Nama virus tu lah. Okay, tapi mana datangnya perkataan COVID-19? Okay, yang biasa kita dengar yang orang sebut-sebut. Okay, COVID-19 maknanya CO tu bermaksud corona. Okay, dan VI ialah virus, D ialah disease, dan 19 pula bermaksud ialah tahun dia wujud. Diorang jumpa disease tu, dia jumpa virus tu pada tahun 2019. Okay, sebenarnya virus ni dia satu ancaman untuk dunia. Kenapa? Sebab sampai sekarang kita masih tak dapat vaksin ataupun antidot untuk halang virus ni. Okey, tapi apa yang kerajaan Malaysia buat sekarang bagus sebab dia buat perintah pengawalan pergerakan. Okey, yang mana kat sini kenapa dia buat 14 hari? Okey, untuk pengetahuan korang virus yang ada sekarang ni kenapa 14 hari? Sebab untuk seseorang yang kena jangkitan ataupun dia sebagai carrier, okey, dia boleh merebak untuk satu orang, dia boleh merebakkan virus tu kepada sehingga 3 orang. Okey, jadi 3 orang. Jadi bayangkanlah kalau seorang bawa 3 orang. Daripada 3 orang ni dia pecah lagi 3, 3, 3. So makin ramai. Sebab itulah bila kita tengok sekarang ni hari-hari banyak sangat orang yang masuk dalam ataupun positif COVID-19. Okey, sebab yelah, bila seorang dah bawa kepada 3 orang, 3 orang tu dia jadi daripada 9, 3, 3, 3, 9 pula pecah lagi. So dia jadi banyak. Okey, jadi sebab itulah ada perintah daripada pihak Perdana Menteri kita. Dia buat satu perintah pengawalan pergerakan. Bukan lockdown, tapi adalah untuk mengurangkan kontak antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab kita nak break the chain of infection. Sebab selagi ada rantai yang boleh menghubungkan virus ke satu tempat lain, dia makin banyak. Dan apa pihak KKM buat ataupun pihak kesihatan buat sekarang ni, diorang tak ada vaksin untuk bunuh virus ni yang ada dalam badan manusia. Tapi apa diorang boleh buat ialah, apa yang saya baca, apa yang saya tahu, okey, yang mana virus ni bila dia berada dalam badan seseorang tu dalam masa 14 hari dan dia tak jumpa rumah baru, which is mangsa yang baru untuk dia pergi, virus ni akan mati sendiri. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita matikan virus daripada merebak. Bukan matikan virus dalam badan kita, tapi matikan virus tu daripada merebak. So bila tak ada merebak, virus tu akan mati sendiri dan kita akan fokus dekat orang yang positif. Okay, dan mungkin peratusan macam mana yang China buat sekarang. So kalau korang tengok China, dia buat perintah berkurung yang mana dia tak bagi langsung orang keluar. Kenapa? Sebab dia nak putuskan rantai jangkitan tu. Yang mana kalau contoh seorang ni membawa dan merebak. Jadi sampai bila-bila kes tu tak akan selesai. Sebab tu apa yang diorang buat sekarang ialah diorang putuskan jangkitan tu. Dan apa diorang buat, diorang pastikan yang kena infection akan sembuh. Which is diorang tak ada vaksin, tapi yang perlu boleh buat ialah pastikan imunisasi orang tu kuat. Okay, dan kenapa, kalau kita cakap kenapa ramai mati juga? Okay, sebenarnya virus ni, okay, kalau kita tengok, kebanyakan kematian tertumpu kepada orang-orang yang berusia. Satu sebab imunisasi. Okey, banyak kes dekat luar sana, orang yang kena COVID-19 sembuh sepenuhnya tanpa ada sebarang treatment ataupun medical treatment, ubat yang dia ambil, dia akan sembuh sendiri sebab antibody seseorang tu berbeza-beza. Okey, sebab tu bila orang kena, ada orang dah tua, okey, dan terkena COVID-19, dia punya risiko lebih tinggi berbanding orang yang masih remaja kena. Sebab dia punya imunisasi sangat-sangat berbeza. Okay, sebab tu kita kena tahu kenapa kita kena duduk rumah. Sebab kita kena pastikan tiada jangkitan berlaku. Okay, mana kita tak sebarkan virus tu. Selagi kalau kita keluar, kita jumpa orang sana, kontak orang situ, maknanya virus tu tetap merebak. Dan orang yang positif COVID-19 takkan berkurang. Bayangkan hospital kita akan penuh. Bila penuh, dia akan beri impact dekat pesakit-pesakit yang sedia ada. Yang mana diorang tak cukup orang untuk handle semua ni. Enak apa akan jadi? So terpaksa diorang kena pilih mana yang boleh diselamatkan, mana yang tak boleh. Okay, sekarang ni diorang berusaha untuk pastikan semua selamat. Tapi bayangkan kalau dah tak cukup orang untuk handle, so diorang terpaksa lah buat macam tu. So kita tak nak macam tu. Sebab tu Perdana Menteri ambil langkah yang
sangat serius dan juga drastik sekarang ni, sebab dia tak nak benda ni berlarutan. Sebab impact dia sangat-sangat besar kepada rakyat Malaysia. Saya tahu mungkin beberapa orang ataupun kebanyakan orang sekarang ni first time dia facing benda ni. Okay, even saya sendiri pun saya first time alami benda ni. Okay, yang mana sebelum ni pernah ada, bukan coronavirus, tapi pernah ada virus-virus sebelum ni. Cuma zaman tu kita tak rasa sangat sebab kita masih lagi dalam kategori umur yang masih kecil, so tak bekerja dan sebagainya. Okey, tapi sekarang ni bagi mereka-mereka yang bekerja, zaman budak-budak 90-an lah boleh saya katakan, ini adalah first time 90-an, 80-an, ini adalah first time diorang facing masalah yang mungkin kita boleh panggil global punya problem lah, dan beri impact pada satu dunia. Dan ialah pandemik yang agak besar dan juga drastik. Sebab untuk virus ni, okay, yes, bila kita tengok statistik, dia punya recovery percentage memang tinggi, tetapi untuk dia spread, untuk dia berjangkit tu sangat-sangat pantas berbanding yang lain. Itu yang paling bahaya. Sebab tu kita kena jaga diri kita. Okay, pastikan kawasan sekeliling kita ni terpelihara, okay, termasuk diri kita. Pastikan badan kita sentiasa dalam keadaan yang dijaga, which is dijaga maksudnya kita jaga kebersihan. Okay, kalau contohnya dah dekat dengan orang tu, jangan bersentuhan lah kalau boleh. Okay, so itu saja untuk kali ni. Okay, next topik kita akan bincangkan lagi pasal COVID-19 kalau ada. Okay, thank you.